Assalamualaikum dan selamat sejahtera, Prof dan rakan-rakan. Saya dan Rosman akan membincangkan tentang isu-isu interaksi etnik di sekolah. Yang pertama, konsep interaksi etnik di sekolah. Kedua, perkembangan interaksi antara etnik di sekolah. Dan yang ketiga, kami membincangkan tentang contoh isu-isu interaksi etnik di sekolah. Terdapat 4 isu yang kami kupaskan. Yang pertama, isu interaksi etnik aspek ekonomi. Isu interaksi etnik aspek hubungan antara kaum. Isu interaksi etnik aspek pendidikan dan bahasa. Seterusnya, isu interaksi etnik aspek sekolah dan komuniti. Yang keempat, perbandingan isu-isu interaksi antara etnik di sekolah Malaysia dan negara barat. Dan yang kelima, teori-teori yang berkaitan isu interaksi etnik di sekolah. Konsep interaksi etnik di sekolah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, interaksi bermaksud tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain dan tindak balas antara dua atau beberapa pihak. Manakala etnik atau etnos dalam bahasa asal Greek membawa makna kumpulan manusia atau bangsa, iaitu merujuk kepada pengenalan diri seseorang ke dalam kumpulan yang mempunyai latar belakang keturunan nenek moyang yang sama. Di Malaysia, komposisi penduduk yang pelbagai etnik telah menjadi signifikan semenjak kolonialisasi Inggeris. Selaras dengan hasrat perpaduan negara, selepas kemerdekaan, semua kaum telah cuba disatukan dengan sistem persekolahan yang sama. Contohnya, semua sekolah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Di peringkat sekolah rendah, sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil dan Cina masih diteruskan. Tetapi di peringkat sekolah menengah, murid-murid terpaksa memasuki sekolah yang beraliran bahasa Melayu. Perkembangan interaksi antara etnik di sekolah. Corak kependudukan telah diciptakan semasa era kolonial. Kumpulan-kumpulan etnik telah dikenali berdasarkan latar pekerjaan dan tempat tinggal mereka. Majoriti besar etnik Melayu tinggal di luar bandar dan bekerja sebagai petani. Etnik India di ladang sebagai buruh dan orang-orang Cina di kawasan bandar ataupun kawasan pelombongan sebagai pelombong atau peniaga. Kepelbagaian masyarakat Malaysia dalam cara kehidupan seharian yang berbeza dari segi bahasa, agama dan budaya. Corak sebegini diteruskan di sektor pendidikan di sekolah. Akhirnya telah mewujudkan sekolah vernacular. Persekolahan masyarakat sebelum merdeka. Sekolah etnik Melayu. Sekolah Inggeris adalah untuk kelas bangsawan, manakala sekolah aliran bahasa Melayu disediakan untuk penduduk Melayu di luar bandar. Sekolah tersebut tidak mendapat sambutan menyeluruh daripada orang-orang Melayu. Hal ini kerana kebencian kepada penjajah, protes terhadap pentadbiran Inggeris di tanah Melayu dan perasaan syak wasangka terhadap tujuan Inggeris untuk mengkristiankan dan mengsekularkan orang-orang Melayu telah menghalang mereka memasuki sekolah berkenaan. Ramai orang Melayu memilih sekolah agama ataupun tidak bersekolah. Mereka tidak mahu bersekongkol dengan pihak penjajah yang dianggap sekular. Penduduk desa lebih dipengaruhi oleh sekolah-sekolah agama yang lebih memfokuskan kepada kesedaran dan pengekalan identiti Melayu dan perpaduan menentang kuasa kolonial. Manakala sekolah etnik Cina, banyak sekolah persendirian yang dibiayai oleh ibu bapa Cina yang berasaskan pengetahuan klasik Confucius. Guru-guru dan buku-buku dibawa masuk daripada tanah besar Cina. Sekolah-sekolah ini berorientasikan Cina yang sepenuhnya Cina dari segi bentuk dan pengisian. Semangat Cina bertambah apabila ramai pelarian revolusi yang datang ke tanah Melayu menjadi guru dan menanamkan pemikiran sayap kiri. British mengubah dasar untuk memperkenalkan undang-undang pendaftaran sekolah menyebabkan sukatan pelajaran dan pendaftaran guru telah dikawal. Sekolah yang tidak mengikut peraturan akan ditutup. Kawalan British tidak dapat menyekat keberlangsungan sekolah-sekolah Cina di seluruh negara. Sekolah etnik India. Pendidikan yang disediakan di sekolah-sekolah Tamil secara relatifnya mempunyai nilai sosial dan ekonomi yang rendah. Sekolah Tamil di ladang-ladang adalah ala kadar sahaja. Pada mulanya, sekolah-sekolah didirikan untuk menjamin Inggeris mendapat cukup tenaga buruh yang tetap dan murah. Bangunan-bangunan sekolah yang tidak selesa selalu terdapat di tengah-tengah kawasan ladang. Keadaan ini telah memisahkan kanak-kanak India dari masyarakat dan dunia luar. Tiada guru terlatih dan guru biasanya adalah kerani estet yang mengajar beberapa jam sehari.
Kehadiran murid terbatas kerana mereka lebih cenderung menolong ibu bapa mereka di ladang dan di rumah. Ramai kanak-kanak India telah menjadi buruh di ladang-ladang kepunyaan pemodal-pemodal Inggeris, akhirnya ramai yang tidak pergi ke sekolah. Dan yang terakhir, sekolah Inggeris. Mubalik-mubalik Kristian memainkan peranan utama dalam mengembangkan sekolah-sekolah Inggeris di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Semua etnik boleh memasuki sekolah Inggeris, namun peratusan besar muridnya adalah daripada keturunan Cina. Ini kerana kebiasaannya sekolah-sekolah Inggeris berada di kawasan bandar yang menjadi tempat tinggal sebahagian besar orang-orang Cina. Selain itu, dasar pendidikan Inggeris dan cuba mengelakkan terlalu ramai orang Melayu mendapatkan pendidikan berbahasa Inggeris kerana pendidikan Inggeris sepatutnya tidak melanggar keseluruhan semangat dan tradisi Melayu. Bagi orang Melayu sendiri, majoriti mereka tidak menjadikan sekolah Inggeris sebagai pilihan. Seterusnya, persekolahan masyarakat selepas merdeka. Sistem pendidikan merupakan asas penting bagi membangunkan masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik. Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat majmuk di mana setiap dasar yang dilaksanakan perlu selari dengan keperluan masyarakat. Dasar pendidikan yang dilaksanakan bukan sahaja bertujuan untuk memberi pelajaran di sekolah semata-mata, tetapi sebagai alat untuk merealisasikan perpaduan bangsa. Melalui sistem persekolahan, masyarakat dibentuk dengan memberi pelajaran kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. Bagaimanapun, setelah mengecapi kemerdekaan, masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa masih lagi tidak menunjukkan hubungan perpaduan yang kukuh. Sehingga kini, masyarakat Malaysia masih terpisah melalui sistem persekolahan iaitu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Oleh itu, pihak kerajaan perlu mengambil perhatian serius dalam memastikan isu-isu pendidikan dikawal dengan sebaiknya supaya hubungan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa sentiasa berada dalam keadaan yang harmoni atau malah telah menemui kegagalan sekiranya sistem pendidikan tidak dilaksanakan dengan baik dan telus. Seterusnya, saya bagi kepada Rosman. Okey, boleh ya? Okey. Okey, boleh dengar? Okey, saya akan menyambung slide pembentangan daripada kumpulan kami iaitu contoh isu-isu interaksi etnik di sekolah. Okey, yang pertama iaitu isu interaksi aspek daripada sudut ekonomi ya. Menurut Chandra Muzaffar 2012, terdapat jurang pendapatan dan perbezaan gaya hidup antara masyarakat atasan dan bawahan dalam kelompok Bumiputera. Pendekatan untuk memperbaiki ekonomi mengikut kaum tanpa mengambil kira kedudukan masyarakat dalam strata atas atau strata bawah tidak boleh mengatasi masalah ekonomi masyarakat Bumiputera. Kuke Kim menjelaskan bahawa keadilan sosial dari sudut ekonomi telah lama dibahaskan. Pelancaran ekonomi baharu yang mempunyai dua matlamat utama iaitu menghapuskan kemiskinan dan menyusun kembali masyarakat Malaysia yang pelbagai. Untuk menjayakan usaha ini, pelbagai projek dijalankan seperti diadakan rancangan pendidikan dan latihan yang lebih berkesan. Penyusunan kembali masyarakat pada dasarnya bererti melipat gandakan keterlibatan orang Melayu dalam sektor perindustrian dan perdagangan supaya lama-kelamaan pekerjaan bagi semua kaum dapat mencerminkan perseimbangan dalam kaum-kaum di Malaysia. Okay, next. Okey, yang kedua, isu interaksi etnik aspek hubungan antara kaum. Okey, keharmonian yang wujud kini tidak bermakna bahawa masyarakat majmuk tidak menghadapi masalah-masalah tertentu. Walaupun ada kerjasama dalam kalangan masyarakat yang pelbagai seperti interaksi antara kaum di sekolah-sekolah, institusi-institusi pengajar tinggi dan tempat kerja masih berkurangan. Bagi mengukuhkan perpaduan antara pelajar berbilang kaum, pihak sekolah telah menjalankan pelbagai program dan aktiviti yang menarik. Tetapi masih ada lagi segelintir pelajar yang tidak mengendahkan usaha murni yang diajukan oleh pihak sekolah. Punca yang menyebabkan pelajar tidak menyertai aktiviti yang dilaksanakan adalah disebabkan oleh pengaruh rakan, pengaruh ibu bapa ataupun keadaan sekeliling lah. Sebagai contoh,
Semasa waktu pendidikan jasmani dan kesihatan, murid Melayu tidak mahu bermain bersama murid kaum Cina dan begitu juga sebaliknya. Selain itu, semasa di dalam bilik darjah, terdapat sebilangan pelajar duduk secara berkelompok mengikut kaum masing-masing. Pelajar Cina dilihat hanya mengundi rakan yang terdiri dari kaum mereka sahaja walaupun tidak pernah berinteraksi dengan individu tersebut. Ini biasanya kita tengoklah, cikgu-cikgu boleh tengok di sekolah-sekolah cikgu memang adalah pelakuan ini yang berlaku. Okey, yang ketiga, yang C, iaitu isu interaksi etnik aspek pendidikan dan bahasa. Okey, elemen pendidikan dan bahasa menjadi isu hangat dalam hubungan masyarakat majmuk. Isu-isu pendidikan dan bahasa tetap menjadi perkara penting dalam kehidupan masyarakat majmuk dewasa ini. Persoalan-persoalan mengenai isu-isu pendidikan dan bahasa dapat melahirkan ketegangan dalam masyarakat majmuk, keraguan juga masih mewujud berkaitan pengekalan identiti kaum masing-masing dalam memelihara bahasa ibunda dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Okey, Chandra Muzaffar 2012 menjelaskan bahawa dalam aspek pendidikan, hendaklah kedua-dua sekolah kebangsaan rendah dan menengah harus mewujudkan suasana yang lebih mesra kepada konsep masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Seterusnya, penekanan kepada kepelbagaian ini mampu mendedahkan pelajar sekolah menengah kepada sejarah, budaya dan agama berlainan kaum yang membentuk sebuah gagasan iaitu negara Malaysia. Yang membentuk bangsa Malaysia lah. Okey, apa yang perlu difahami di sini ialah selepas 11 tahun menuntut di sekolah kebangsaan, seorang pelajar Melayu sudah boleh memahami bukan sahaja mengenai agamanya sendiri, malah agama-agama dan budaya-budaya kaum lain juga dapat mereka fahami, termasuklah masyarakat Sabah dan Sarawak. Begitu juga dengan pelajar dari kaum lain dapat memahami budaya sendiri dan juga budaya agama teman sekampung mereka, terutamanya saudara-saudara Islam mereka. Okey, seterusnya. Okey, yang keempat, isu interaksi etnik aspek sekolah dan komuniti. Okey, yang pertama, persekitaran sekolah selalunya dikelilingi oleh komuniti seperti komuniti kampung, tradisi, komuniti kampung baru, komuniti pekan kecil, komuniti estate dan sebagainya. Terdapat ciri-ciri komuniti yang dikongsi bersama dan terdapat juga ciri-ciri yang berbeza. Ciri-ciri yang menyebabkan komuniti yang berbeza atau sama iaitu seperti nilai-nilai tradisi, etnik, kelas sosial, jenis pekerjaan, jenis kediaman, lokasi, kepercayaan dan fahaman politik. Ciri-ciri komuniti yang sama akan menjadi teras penyatuan dalam komuniti dan antara komuniti. Okey, Strat dan Howell 1998 mengatakan sekolah dan komuniti mempunyai dua tujuan iaitu menggalakkan kualiti pembelajaran akademik untuk semua pelajar dan untuk sosialisasi kumpulan kepada pengalaman dan amalan komuniti tersebut. Sebagai contoh, sekolah di luar bandar, hubungan komuniti kampung dengan sekolah secara tradisi adalah akrab, iaitu lebih rapatlah kalau kita tengok di kawasan-kawasan kampung. Okey, sekarang saya akan menyentuh tentang perbandingan isu-isu interaksi antara etnik di sekolah Malaysia dan di negara barat lah. Okey, yang pertama, punca-punca masalah etnik boleh disebabkan berlakunya prejudice, ethnocentric, bias, diskriminasi ataupun pilih kasih kita panggil dan persaingan-persaingan ekonomi, status dan kuasa. Di negara kita pernah diperkatakan masalah pencapaian pelajaran yang berbeza antara etnik, terutamanya yang dah dibentangkan oleh Nofadila iaitu antara etnik Melayu dan etnik Cina. Sekolah pun sama. Begitu juga masalah disiplin dapat dikesan melalui mengikut pola etnik. Okey, namun konflik yang berasaskan etnik di sekolah-sekolah negara kita tidaklah sebagaimana yang berlaku di negara barat, terutamanya di Amerika Syarikat dan Britain. Tingkah laku deviant pelajar selalu dikaitkan dengan golongan minoriti, kulit hitam dan Afro-Caribbean. Pelajar-pelajar kulit hitam didakwa lebih mendatangkan masalah berbanding kulit putih di mana mereka lebih ramai dikenakan tindakan sama ada digantung sekolah, dibuang dan tindakan lain. Masalah disiplin di barat berpunca daripada sikap diskriminasi, golongan majoriti kulit putih yang berkuasa terhadap golongan minoriti, pelajar minoriti bertingkah laku deviant untuk bertindak balas terhadap diskriminasi dan kulit putih.
pelajar-pelajar yang berkawan dengan kelompok etnik yang sama membentuk rasa kekitaan menentang perkara yang dirasakan mengancam kumpulan etnik mereka. Okey, ini yang kita dah belajar pada subjek yang lepas, iaitu teori sosiologi. Okey, seterusnya yang terakhir, teori-teori yang berkaitan isu interaksi etnik di sekolah. Yang pertama, teori fungsionalisme, iaitu yang pertama, sekolah mesti memberikan gambaran kepada kanak-kanak tentang masyarakat yang bakal disertainya. Sekolah mesti mengamalkan cara hidup komuniti untuk menyediakan kanak-kanak kepada masyarakat yang lebih besar. Murid-murid perlu didedahkan tentang kehendak-kehendak masyarakat mereka. Harapan sekolah ialah melahirkan individu-individu yang sanggup dan akan berkongsi nilai-nilai sejagat masyarakat yang seterusnya menjamin keberlangsungan masyarakat itu. Menurut Durkheim 1956, pendidikan merupakan penerapan pengaruh generasi dewasa kepada mereka yang memasuki era baharu dalam kehidupan sosial. Okey, yang kedua, teori interaksionisme simbolik. Dari segi ras dan etnik, ahli-ahli sosiologi melihat fungsi, peranan dan konflik-konflik ras dan etnik yang mewarnai masyarakat. Dunia sosio semakin disentuh oleh isu-isu melibatkan etnik-etnik yang pelbagai. Di Amerika Syarikat, mereka menumpukan kajian mengenai orang-orang kulit putih, kulit hitam, Asia, Hispanik dan Yahudi. Di Britain, mereka mengkaji isu-isu kulit putih, Afro-Caribbean dan Asia. Dalam bidang pendidikan sendiri, isu-isu etnik banyak berkaitan dengan pendidikan multi-etnik atau pendidikan silam budaya. Menurut Mazudi Muhammad Yunus et al. Di Malaysia, interaksi sosial merupakan satu cabaran dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan membentuk perpaduan yang erat berdasarkan prinsip negara bangsa, iaitu bangsa Malaysia. Tahap kepercayaan dan interaksi sosial antara etnik merupakan satu daripada indikator untuk mengenal pasti tahap kesepaduan sosial antara etnik. Okey. Okey, secara rumusannya, isu konflik dalam interaksi di sekolah boleh dikesan melalui pencapaian dan tingkah laku pelajar berkaitan dengan isu-isu ras dan etnik. Jika di barat, selalu ditonjolkan bentuk-bentuk layanan berbeza antara etnik di sekolah yang telah menimbulkan isu perkauman. Di dalam penyelidikan barat, sering dikaji sejauh mana masalah perkauman wujud di kalangan murid ataupun di antara guru dengan murid. Di barat, perkauman selalu ditafsirkan sebagai suatu bentuk amalan diskriminasi serta prejudis individu dan kumpulan yang menghadkan peluang-peluang kejayaan individu kepada etnik yang berbeza daripada kumpulan yang dominan. Setakat ini, masalah perkauman bagi masyarakat di Malaysia tidak dilihat sebagai faktor yang penting yang mempengaruhi pencapaian akademik. Selain itu, ia bukan faktor utama yang mengganggu pelajaran, pengajaran, pembelajaran di bilik darjah. Tidak banyak bukti yang menunjukkan terdapat guru secara aktif mempunyai sikap etnosentrik dan memandang rendah etnik lain. Justru itu, masalah perkauman di sekolah belum lagi dilihat sebagai isu yang membimbangkan dalam amalan pendidikan di Malaysia. Okey, itu mengenai pembentangan tentang kumpulan kami, kumpulan 9, iaitu isu-isu interaksi antara etnik di sekolah. Okey, seterusnya saya akan menayangkan dua video yang diambil daripada aplikasi TikTok berkaitan dengan perkauman, satu perkauman di negara barat. Okey. Present. Share. Okey, boleh nampak tak Fadila? Boleh. Okey. Boleh dengar? Boleh buat full screen tak? Where the hell have you been? Everywhere I look, I'm where I need you to be. Not my imagination. But where the hell do you go every day?
There is no bathroom. There are no colored bathrooms in this building. No any building outside of this campus. We just have a bathroom. Did you know that? I have to tell you just to know myself. But I can't use my hand in my it's dangerous. Heels, simple string of pearls. Well, I don't own pearls. Lord knows you don't pay $30 to afford pearls. And I work like a dog, day and night, living off a coffee from a pot that I don't want to touch. Here, NASA, we all be the same color. Okey, tadi satu video yang diambil daripada aplikasi TikTok. Apa pendapat Fadila mengenai video tersebut? Apa yang kamu faham? Perempuan yang kulit hitam tu diskriminasi. Maksudnya dia tak boleh guna toilet yang sama dengan orang lain. Kalau kita tengok dia terpaksa pergi sampai 800 meter untuk pergi ke tandas, sampai dia kena pergilah untuk pergi tandas. Tapi dia berani menyuarakan dan tindakan yang bagus daripada ketua, saya tak tahu daripada siapa, lecturer ataupun bos di tempat kerja, tetapi dia menyelesaikan isu tu di depan semua orang. Dia mengambil keputusan untuk tidak melakukan perbuatan racism lah. Kita tengok Okey. Okey, ada satu lagi video yang saya akan paparkan sekejap Okey.
Yang ni memang tak ada sound ke? Okey. Okey, melihat video yang kedua tersebut, dapat kita melihat di negara barat memang isu etnik tu sangat apa kita panggil, sangat kuatlah dia punya racism mereka, sehingga kan petugas keselamatan pun sampai apa kita panggil, mereka tengok je yang berkulit hitam terus dia aim sebagai penjenayah, dan sampai ke tahap membunuh, sampai ke tahap membunuh, dan kulit hitam tu dia merasakan uh, mereka merasakan berlaku diskriminasi antara mereka. Itulah. Fadila ada apa-apa nak tambah tak?
Biasa dah tak ada. Kita boleh buat rumusan untuk interaksi di sekolah ni, interaksi etnik di sekolah je. Okey. Rosman rumuskan semua. Okey, jadi kita melihat kepada isu-isu yang kita paparkan, maknanya memang ada isu etnik antara di sekolah Malaysia, tetapi dia tidaklah sebegitu besar ataupun menjadi topik di dada-dada akhbar yang menyebabkan sampai berlakunya seperti di barat lah. Tapi itu pentingnya sekolah yang kita melihat sekolah itu adalah tempat untuk guru pelbagai kaum menyatu padukan supaya semua etnik ini boleh bersatu padu dan mereka tidak merasakan mereka ni adalah merasakan mereka ketinggalan daripada etnik-etnik yang lain. Okey, itu sajalah kumpulan kami. Terima kasih semuanya. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Okey.